Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad atau Syahruddin Jamal dalam kedua bagian dan nanti yang bagian Komiti Fakhruddin bin Ahmad yang kedua PAS Kawasan Pagoh dan pimpinan MJLAU kedua bagian gerakan Pagoh dan barisan pimpinan Muhammad yang bahagia Datuk Muhammad Asy dan Muhammad Aris naik kedua bagian Muhammad Naili Jazli bin Muhammad Jamsari Seterusnya Bersatu Bahagian Wan Jamariah bin Abu Nawal selaku Ketua Serikandi Encik Muhammad Samsudin bin Paijan Ketua Amadah Bersatu Barisan Pimpinan Kuasa Bahagian Pagoh saya Amadah Serikandi dan saya baru yaitu Serikandi 2 para perwakilan pemerhati saudara-saudari sahabat sekalian. Hari ini kita berada di sini dalam satu perhimpunan untuk menyempurnakan tanggungjawab yaitu mengadakan persidangan perwakilan Bersatu Bahagian Pagoh. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang dapat hadir, termasuklah para jemputan pimpinan parti kita yang sama-sama dalam Ikatan Nasional dan juga para pemerhati yang menjayakan majlis kita. Pastinya tidak lain yang dilakukan sedangkan perwakilan ini diadakan mengikut kehendak perlembagaan. Jadi perlu dilaksanakan di semua peringkat. Bermula dari peringkat cawangan, kali ini diadakan persidangan di peringkat sayap-sayap Serikandi dan Amadah sebentar tadi. Sekarang ini kita berada dalam satu majlis perwakilan untuk peringkat Bersatu Pagoh dan selepas ini nanti akan diadakan di peringkat pusat untuk pertemuan tahunan ini. Tujuannya tidak lainlah untuk kita menilai akan apa yang telah pun kita sama-sama lakukan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab di sebuah peringkat tentang amanah yang telah diberikan kepada kita untuk kita laksanakan sepanjang tempoh masa setahun. Saya ingin merakamkan terima kasih kepada barisan pimpinan Bersatu Bahagian Pagoh yang bersama-sama saya yang berhormat Dr. Syahruddin sebagai timbalan rakan-rakan yang lain dan juga pimpinan saya yaitu Amadah dan Serikandi yang telah bersama-sama membantu menguruskan pentadbiran bahagian dan yang tidak kurang penting ialah pimpinan cawangan-cawangan untuk menggerakkan ahli-ahli kita untuk bersama-sama dalam saf perjuangan Bersatu kita. Alhamdulillah, saya rasa bersyukur dan bangga kerana Bersatu di Pagoh antara Bersatu yang paling kuat di dalam negara. Tentunya tujuan kita adalah untuk mengukuhkan parti kita. Tadi disebutkan tambahlah ahli seberapa ramai yang mungkin. Dan untuk tujuan itu saya telah berbincang di Badan Kedua Bahagian supaya kita adakan satu insentif digalakkan untuk menambah lagi. Sekarang ini ahli kita mungkin sudah mencecah hampir 7,000 dan kalau dapat diusahakan sebelum akhir tahun ini jadi 7 kali 2 14,000. Boleh tak? Orang kali satu. Jadi kalau itu dapat kita lakukan maka akan lebih mudah usaha yang kita nak laksanakan. Karena keberadaan Bersatu dalam kancah politik negara ini mempunyai matlamat yang besar, yaitu terus bersama-sama berjuang untuk mengangkat martabat dan harakah bangsa kita
khususnya orang Melayu dan negara kita, ke suatu tahap yang lebih tinggi, yang lebih mulia, yang lebih dihormati dan disegani. Memang sejak lama Malaysia sudah menjadi sebuah negara yang terkenal di seantero dunia dalam pencapaian kejayaan, bukan saja dari soal fisikal, tapi pembangunan manusia, sosial, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Cuma dalam tempoh beberapa tahun yang kebelakang ini disebabkan oleh kesilapan pemimpin-pemimpin dalam parti-parti yang hari ini kita kenali siapa mereka, maka kedudukan Malaysia di peringkat antarabangsa sudah merosot. Agak sesuatu yang cukup membimbangkan kita kalau imej Malaysia akan terus terjunang jatuh. Bukan kerana pencapaian ekonomi yang merosot saja, tetapi dengan adanya perkara-perkara yang memang sudah dilakukan yang membawakan kerosakan pada negara. Soal rasuah yang berluas, malu kalau nak sebutkan kononnya Malaysia antara negara juara rasuah antarabangsa. Ini suatu yang amat memalukan, disebabkan oleh perbuatan mereka-mereka yang tidak beramanah, yang tak bertanggung jawab, yang telah membawa banyak musibah kepada kehidupan rakyat Malaysia. Dan disebabkan itu kita terpaksa mengambil suatu pandangan yang agak lebih serius ke hadapan. Cara bagaimana kita nak menentukan supaya kedudukan negara kita ini dapat kita kembalikan semula, bukan saja pada tahap yang lalu tetapi lebih tinggi, yang boleh dikatakan sebagai suatu negara yang hebat, negara yang berjaya, rakyat yang maju, penduduk-penduduknya dapat menguasai semua bidang ilmu, ekonomi, teknologi dan pelbagai-bagai lain setara, atau kalau jika boleh lebih baik daripada negara-negara lain. Sebab itu terbentuknya Bersatu yang saya jadi pengasasnya ialah atas kesedaran itu. Ada tujuan, ada kos, ada sebab musababnya. Dia tidak terbentuk hanya kerana nak dibentuk sebuah parti politik. Kalau pada waktu itu kita anggap sudah cukup, gerakan politik negara boleh menjamin masa depan lebih baik, mungkin Bersatu tidak bertumbuh. Kita dukung sajalah sama-sama pimpinan-pimpinan politik yang sudah ada untuk menzahirkan suatu kekuatan negara kita terus disegani dan dihormati. Tapi terbentuknya Bersatu dan saya menjadi pelopornya ialah kerana ada kesedaran yang cukup mendalam, kebimbangan yang amat sangat. Kalau kita tak mengambil satu usaha, iltizam, tekad dan azam yang kuat untuk menentang korupsi, menentang kemungkaran, menentang kleptokrasi, menentang salah guna kuasa, mungkin Bersatu tak payah muncul. Sebab itu asas. Dan sampailah hingga hari ini pun kita sedar bahawa ini masalah negara kita. Lebih lagi bila kita berhadapan dengan masalah pandemik COVID, kesihatan rakyat kita terkesan. Sampai hari ini pun kalau ada setengah pihak yang masih rasa tidak berapa selesa, boleh pakai lagi pelitup muka. Dia berikan suntikan. Waktu zaman saya mentadbirkan negara untuk menentukan supaya kesihatan rakyat kita terjamin, alhamdulillah hari ini agak ini betul-betul yang hadir di hadapan saya sehat-sehat belaka. Allah berikan kita kesejahteraan, nyawa kita selamat, tidak terkorban macam setengah-setengah saudara kita yang sudah kembali ke rahmat. Tapi terkesan juga soal ekonomi kita, hidup kita susah. Jangan marah ke saya kenapa tak saya tutup ekonomi dulu. Kalau tak tutup lagi teruk, jahanam kita dibuatnya. Ramai akan terkorban, pekerja akan terkesan. Sebab itu kita ambil langkah-langkah seperti itu. Dan bukan setakat kita usahakan biasa, kita ambil tindakan secara cepat, tegas dan pantas. Keluarkan satu jumlah peruntukan 500
30 bilion ringgit, lebih setengah triliun nak tolong rakyat kita. Ini masih berjalan. Tetapi itu juga tidak selesai. Karena kalau kita tidak menyedarkan penghuni dan rakyat kita bahawa kalau mereka tidak memberikan sokongan kepada kita untuk membentuk kerajaan selepas pilihan raya ke depan, musibah yang akan dihadapi adalah jauh lebih teruk. Na'udzubillah min zalik. Pada Parti Barisan Nasional, kita tahu sudah agak menjadi satu DNA dalam badan-badan mereka ini. Tindakan-tindakan yang mereka ambil adalah rakus kuasa. Sekarang ini kita bersama-sama mereka untuk bertanya kenapa. Ada muslihat, saya tak boleh nak sebut sini, tak silang suara, panjang cerita. Setidak-tidaknya kita berada untuk menstabilkan keadaan supaya negara kita tidak akan jatuh dalam keadaan lebih teruk, lebih lagi dalam keadaan kita menghadapi masalah musibah pandemik COVID-19. Kalau hari itu saya tak kisah apa, serah pada siapa, tak tahulah apa yang jadi. Setidak-tidaknya adalah satu bentuk pentadbiran kerajaan yang boleh menstabilkan. Yang menstabilkan kerajaan ini ialah Perikatan Nasional. Kalau tak ada Perikatan Nasional mendokong Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, dia tak akan berada jadi Perdana Menteri. Tapi malang dia tak hormat kita sedikit pun tu. Masih baik boleh pakai dewan. Saya tanya di mana? Pakai dewan yang tak seribu. Ya, kalau saya buat kan bisa itu kerajaan rakyat. Nasib baik kita halang kita. Dia sekat pintu sana tutup, kunci tak lagi. Pasal ni dia beri Barisan Nasional. Ya, tapi ini hak rakyat. Kita ada hak sebagai rakyat untuk menggunakan. Jangan halang kita. Ini kecil. Di peringkat pusat, semua rakus jawatan-jawatan penting tertinggi parti dan kerajaan mereka ambil. Ketua kampung mereka ambil, penghulu mereka ambil, pegawai kerajaan ditempatkan atas pengaruh mereka ambil. Jawatan PLC mereka ambil, timbalan menteri mereka ambil, ketua menteri-menteri yang patut isi tidak ambil, timbalan menteri yang kita setujui tak dipenuhkan, dan macam-macam masalah ini. Dalam keadaan kita bekerja sama-sama. Bayangkan kalau mereka berkuasa semula. PA lama yang bohong, yang tak senonoh akan terus dilakukan. Rasuah tidak akan mereka bentras. Dan mereka bersekongkol, mereka syubhat dengan perbuatan-perbuatan bukan rasuah, salah guna kuasa. Mereka melakukan. Nak percayakah pemimpin macam ini masalah? Saudara tidak. Tapi orang tak tua pada besi faham betul. Mungkin faham ataupun tak faham. Dia kata ni pilihan raya. Alah senang dia keluar besok kita sokong Tan Sri lah. Tan Sri mana? Tan Sri boleh lah. Pangkah mana? Barisan Nasional. La ilaha illallah. Dia fikir saya Barisan Nasional. Tidak, saya Perikatan Nasional. Itu soal itu. Tapi nak mendorong, nak menyokong kita bukan kerana saya. Kerana nak bantu kita menyelamatkan mereka. Supaya mereka jangan salah pilih. Dan nanti bila dia gaya naik semula elektorokasi. Bermaharaja bela. Mereka bukan saja dibangun di seluruh negara. Aman malam bagi rakyat Malaysia kalau mereka buat keputusan. Sebab itu menjadi satu tanggungjawab kita. Kita adalah pelopor, kita panglima yang harus turun bawah atas jihad fi sabilillah, supaya jangan ada rakyat yang akan terpesong dan salah faham sehingga salah pangkah dan pilih semula UMNO dan Barisan Nasional. Saudara berbicara, jadi cukup saya cakap tak bersorak. Tapi saya sebutkan ini ialah kerana ini satu urusan besar. Jangan anggap ketua PDN yang jaga kat kampung pun tak penting. Segaralah pentol-pentol. Kalau di pentol bawah tak kerja, tak tahu kita kata orang kata. Kalau di bawah tu ambil kerja mudah dan anggapkan dah tentu benar, kalahlah kita. Alhamdulillah.
Sebab itu kita berpikir keras. Lepas persidangan ini saya agak banyak bincang-bincang. Mesti adalah saya tak kawal. Boleh bincang pasal ini sekarang setahun, tapi yang penting balik ke cawangan dan PDM jaga. Jumpa setiap pengundi yang macam ketuk pintu mereka. Kalau ketuk pintu depan tak ketuk pintu belakang. Tanya makcik, pakcik nak sokong siapa dalam pilihan gaya. Oh itu rahsia Pak. Sekali rahsia. Kalau dah selalu datang tak rahsia. Buka juga. Aku sokong Tan Sri, aku sokong Perikatan Nasional. Selesai satu. Okey. Dua. Tiga. Kita ada 69,000 pengundi. Tambahan lebih kurang 16,000 pengundi. Dulu kita di Pagongnya hanya 52% Melayu dan Bumi Putra, dah naik 66%. Alhamdulillah. Tapi dalam wilayah ini kita pengundi Melayu, pengundi Cina, pengundi India, pengundi orang asli pun kita mahu. Dan kita nak tentukan setiap mereka yang jadi pemilih dan dalam pendaftaran pemilih pengundi ini, mereka akan keluar untuk menyokong kita. Itu baru patuh. Macam mana negeri Johor keseluruhan, macam mana negara pada keseluruhan, Sabah dan Sarawak. Kerana matlamat kita tidak lainlah bagaimana ini pilihan raya kehadapan ini adalah zaman terbaik, walaupun dia cukup mencabar bagi Perikatan Nasional. Sebab itu saya nak sabik hormat pada rakan kita PAS dan berangkat bersama-sama dengan jamaah yang besar. Kalau kita tidak berjamaah, kita sembahyang seorang diri pahala, tapi tak sebanyak mana pahala sembahyang berjamaah. Betul tak? Pak saya itu juga jamaah di masjid surau dengan suami dengan isteri jamaah. Jadi kalau kita sudah ada dalam satu sah, dan saya nak nyatakan ini sebagai Presiden Bersatu dan Fungsi Perikatan Nasional, amat berterima kasih di atas istiqamah pemimpin-pemimpin terpilih PAS dan gerakan dari Sabah untuk bersama-sama dalam Perikatan Nasional. Bukan musuh seketika. Waktu saya menziarah Dr. Rohadi, waktu dia tidak apa-apa sehat di kediaman dia di Marang Terengganu beberapa bulan yang lepas, selepas dah duduk dan bincang dan minum dan sebagainya, dah 10 bulan. Saya bercakap dengan Tok Guru, sewajarnya Tok Guru satu saja permintaan saya, supaya PAS dan Bersatu ini kekal abadi untuk selama-lamanya. Sahabat, setiap kawan yang kokoh, kerana kita ada satu matlamat jihad yang sama, nak membangunkan sebuah negara Islam Malaysia yang berjaya. Semua orang dapat nikmat daripada kejayaan dan dapat dikongsi bersama-sama dengan yang Islam dan bukan Islam, menjadikan Malaysia negara contoh baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka kalau itu sebenarnya jawab Tok Guru, insya-Allah kita akan kekal bersama-sama. Jadi saudara, ini zaman untuk kita berjuang, zaman untuk kita bekerja. Dan insya-Allah dengan perjuangan kita dan sokongan rakyat, kita akan kembali membentuk kerajaan Perikatan Nasional selepas dengan baik umum pemerintah. Terima kasih. Dengan Allah yang Maha Kurang mungkin hari saya juga meresmikan persidangan perwakilan Bersatu Rakyat Pagong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.